Hadirin hadirat muslimin muslimah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membincangkan hukum khinzir atau babi mengikut syarak. Saya sering ditanya tentang khinzir, terutamanya semasa di Kuala Lumpur. Ada individu-individu yang menemui saya, "Ustaz, saya baru masuk Islam. Tetapi sebelum saya masuk Islam, saya biasalah makan babi, masak babi, kemudian piara anjing. Dan anjing itu kami bawa sampai ke atas katil, tidur dengan anjing, anjing-anjing peliharaan ni. Begitu juga bilik air kami digunakan untuk membasuh anjing dan sebagainya." Apabila ditanyakan kepada pihak JAKIM, kata pihak JAKIM kena sertu. Subhanallah, periuk belanga, alat-alat elektrik yang untuk gunakan panggang babi, pemanas roti yang mana roti dalamnya ada daging babi, itu semua kena sertu. Jadi dia bertanya bagaimana kami nak sertu. Begitu juga kapet-kapet yang pernah dipijak oleh anjing, tilam-tilam kami, bantal-bantal kami, semua kena sertu. Subhanallah, agaknya berapa baldi air campur tanah untuk disiram dalam rumahnya. Apabila nak katakan bahawa babi dan anjing ini haram dimakan, kalau babi haram dimakan dan apa saja yang terkena oleh babi ataupun alat dapur yang digunakan untuk babi, masak babi dan sebagainya, tidak perlu disertu. Kerana sampai sekarang kami tidak pernah temui satu hadis yang sahih yang menyuruh menyertu, yakni menyuci bahan-bahan yang digunakan untuk masak babi, terkena babi, ataupun apa saja peralatan yang ada unsur-unsur babi yang bila kita pegang kering atau basah kita kena sertu. Tidak ada sama sekali hadis seperti itu. Hadis-hadis yang seperti itu kami belum temui. Oleh kerana tidak ada hadis yang sahih yang berkatakan seperti itu, maka kami jelaskan. Tetapi sahabat-sahabat, terutama mu'allaf yang baru masuk Islam, dia tidak mahu jawapan seperti ini. Dia mahu jawapan bertulis dan kalau boleh disidikan supaya sama-sama ditonton oleh keluarga mereka. Maka pada malam ini saya bertanggungjawab untuk menjawab soalan-soalan tersebut dan membantu mereka yang dalam kepayahan. Jadi bagaimana? Akhirnya katanya kami kalau gitu duduk di hotel supaya kami jangan tersentuh benda-benda yang belum disertu. Ini satu susah, seolah-olah masuk Islam tu jadi susah mereka. Dahlah mereka kena berkhatan. Tahu berkhatan ya? Kena potong dia punya ujung tu, kena buang. Ini pula di rumahnya kena bersihkan. Sehingga dia katakan, macam mana yang nak makan babi ni? Apakah perlu sertu? Seperti saudara Supan mengatakan, bagaimana kena test dia punya darah, apakah ada masih unsur-unsur babi. Jadi di sini kalau kita menjawab dengan cara syarak, jawapannya mudah. Oleh kerana itu, cuba lihat di halaman yang pertama. Hukum khinzir atau babi. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya orang yang tersentuh babi, daging babi atau apa sahaja yang datang dari babi? Begitu juga bagaimana dengan persoalan dapur ataupun peralatan dapur seseorang yang baru masuk Islam, yang sebelumnya digunakan untuk memasak daging babi. Apakah wajib disertu atau dicuci 7 kali, satu darinya dengan tanah? Terima kasih. Wassalam. Jawapan saya mempertanggungjawabkan dan saya bertanggungjawab terhadap apa yang saya jawab. Dan saya rasa kewajipan antum sekalian yang ada di depan anak ni ataupun yang mengikuti CD ini, yang mendapati ataupun memperolehi kertas kerja ini, supaya membantu sahabat-sahabat kita yang bermasalah, yang berkaitan dengan babi, yang berkaitan dengan khinzir. Ana sudah menjawab soalan yang berkaitan dengan anjing. CD-nya sudah kami sebarkan, kertas kerjanya juga kami sudah sebarkan. Kita tahu ya, ramai orang-orang kafir di negeri kita sudah mulai masuk Islam. Mereka menghadapi masalah paling besar, peralatan dapur mereka, rumah mereka yang selama ini dihuni oleh anjing, dan peralatan dapur mereka yang mereka memasak daging-daging babi ini. Apakah perlu disertu? Jadi jawapannya, soalan tentang khinzir atau babi sering ditanyakan kepada saya. Oleh sebab keseringan pertanyaan tersebut, maka di tulisan ini saya jelaskan hukum khinzir atau melalui hujah-hujah dari syarak. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua tanpa bertaklid
buta kepada mana-mana pihak dan menerimanya dengan fikiran terbuka. Kerana ramai orang yang di Malaysia atau di Indonesia ataupun yang berbahasa Melayu ni rata-rata mazhabnya Syafi'i. Bila mazhabnya Syafi'i, dia bertaklid buta dengan Syafi'i. Jadi di sini tuan-tuan, kita tidak perlu bertaklid buta. Kata Imam Syafi'i, wala tukhalliduni, janganlah kamu taklid kepadaku. Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kata Imam Syafi'i, apabila kamu temui hadis yang sahih, itulah peganganku. Tapi tidak ada hadis yang sahih yang menyuruh kita mencuci 7 kali. Apa sahaja yang terkena babi, daging babi ataupun unsur-unsur babi. Oleh kerana tidak ada dalilnya dari Quran, dari hadis, maka kita katakan perkara itu kita tinggalkan. Jadi siapa yang terpegang babi, yang tersentuh babi, atau mempunyai alat-alat yang pernah digunakan untuk masak babi, kalau ingin digunakan tidak perlu disertu. Kenapa? Cuba lihat. Khinzir atau babi adalah jenis jelas haram hukumnya untuk dimakan tanpa khilaf di kalangan ulama. Dimakan haram. Tidak pernah ada satu ulama pun yang menghalalkan babi dari dulu sampai sekarang, kecuali dalam keadaan terdesak, kelaparan kita. Kalau tidak makan mati. Yang ada daging babi kita kena makan, kalau tidak kita mati. Itu bukan halal, itu rukhsah. Itu dalam keadaan terpaksa. Ya. Namun penggunaan campuran unsur atau elemen khinzir seperti gelatin babi telah berleluasa digunakan sebagai campuran pada berbagai-bagai barangan, termasuk pada kain. Ya. Jenis-jenis sabun cuci, termasuklah sabun pencuci pakaian dan sabun mandi. Obat-obatan, termasuk obat-obatan di insulin misalnya, sampai sekarang masih mengandungi unsur gelatin babi. Kegunaan alat-alat pejabat dan sekolah seperti alat tulis, sehingga tafsir yang kita gunakan kertasnya, kenapa kalau kena air tidak kembang, kenapa dia tidak koyak, rupanya dicampur bahan-bahan seperti gelatin supaya dia tahan. Berus gigi, banyak berus gigi yang mahal-mahal adalah obat gigi. Obat gigi juga ada bahan babi seperti tulang babi supaya dia jadi putih dan sebagainya. Berus cat sehinggalah di dalam produksi makanan dan berbagai-bagai lagi peralatan dan keperluan lainnya. Betul tidak? Jadi bagaimana kalau tersentuh, kita pergi emporium, sekali tersentuh satu bahan yang dalamnya mengandungi unsur babi, apakah balik kita kena sertu? Ini susah. Atau anak-anak kita beli peralatan sekolah yang wajib digunakan, ternyata mengandungi bahan-bahan babi, apakah kita perlu sertu? Ini menyusahkan. Jadi untuk memudahkan orang-orang yang beragama Islam pahami persoalan ini melalui Quran dan hadis. Pahami melalui Quran dan hadis. Kemudian apakah peralatan itu boleh digunakan kerana sebahagian orang Islam menganggapnya menghukum najis berat ataupun najis mughaladah, sehingga ada mazhab yang mengharamkan bagi kaum muslimin menyentuhnya. Bermakna kalau Quran yang menggunakan kertas yang mengandungi unsur babi, Quran itu apakah perlu dibakar? Begitu juga masjid-masjid yang mimbarnya diberus dengan berus bulu babi, apakah mimbar itu perlu diturunkan? Dan banyak lagi duit-duit yang kualitinya baik juga dicampur bahan babi supaya bila dicuci kena air dia tidak. Hatta kertas rokok yang diorang gunakan, kertas rokok itu mengandungi gelatin supaya kalau orang makan misalnya pegang rokok itu basah, dia tak akan koyak. Ini semua digunakan dalam bahan-bahan yang diperlukan oleh manusia sekarang untuk digunakan. Jangan terperanjat ya. Masalahnya orang-orang Islam adalah antara pengguna yang teramai yang tidak dapat mengelakkan daripada menggunakan alat-alat atau benda-benda yang melibatkan unsur babi atau khinzir, sehingga terpaksa digunakan di dalam masjid-masjid dan di rumah-rumah. Banyak perkara-perkara nanti kalau kita bongkar yang mana benda-benda tersebut masih ada unsur-unsur babi di dalamnya. Alangkah susah dan sulitnya bagi orang yang mengharamkan penggunaan semua benda-benda tersebut. Haram artinya tidak boleh disentuh. Kalau disentuh kena sertu, cuci 7 kali satu daripada dengan air. Alangkah susahnya. Sedangkan mereka terpaksa dan sangat-sangat memerlukan kerana termasuk sebagai peralatan asas dan utama. Maka bagaimana orang Islam yang terpegang benda-benda